wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-Fadil Ustaz Mas, saya berani sampai Mas je. Sebelum itu takut silap sambungnya. Sahabat saya Al-Fadil Ustaz Azrin Syamsuddin, tenaga pengajar, pakar kaedah besar, Puan Nursiah, Puan Hadiah Nursiah kali pertama dengan Kakak Nuraini, barisan pengurusan kelas hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Ta'ala, hari ini saya dapat sampai semula ke bumi Sarawak, Darul Hana. I see that. Pernah saya dengar gelaran dia, kalau Negeri Sembilan Darul Khusus. Cuma saya tanya kepada bawang-bawang Sarawak, gelaran Darul Hana tu tak jadi. Darul Hana tu kalau jadinya baguslah. Dar itu negeri, Hana itu tenang. Sesuai dengan tontonan perempuan, tenang, aman. Ustaz ada mengajar berapa tahun dulu di yayasan wanita wanita di mana, di sini ke? Di Sarawak. Di Sarawak ni kami punya pasal intensif. Roadshow. This is class. Kelas. Dulu, actually 4 tahun dulu. Ada, tapi mungkin roadshow lah Kak. Sebab ini dalam proses kami dulu tahun 2014 kami buat jelajah seluruh Malaysia untuk kami berkempen umat Islam, macam tuan-tuan dan perempuan, orang yang ahli Quran, yang datang ke masjid, ke surau, yang dah banyak berinteraksi dengan Quran. Kita nak minta supaya upgrade sedikit daripada membaca kepada memaham. Kami round satu Malaysia, termasuk pergi ke Kota Kinabalu, masa tu 5 orang je dengan kami. Pergi ke Kuching, rasanya 4 orang je. Masa tu sebab bukan salah orang Kuching, salahnya informasi kami itu tidak sampai. Jadi kami teruslah sampai sekarang dah masuk tahun ke-8 kami kempen, dan kami dalam masa yang sama mengajar bahasa Al-Quran ini kepada seluruh masyarakat Melayu Nusantara ini, termasuk dah Singapura, Indonesia dan juga Borneo ini, juga Brunei dan juga Fatani. Kalau tengok kami punya logo Akademi Hudhud tu, kami gambarkan Nusantara itu sebagai satu rumpun Melayu yang sangat berpotensi untuk memahami bahasa Al-Quran. Jadi di atas tanggungjawab yang kami faham daripada Al-Quran, saya tulis sedikit ya. Tak apa. Kalau saya tulis Al-Unsu itu, tuan-tuan boleh baca tak? Al-Unsu boleh baca? Boleh lah. Al-Unsu ini, kalau Al-Unsa itu perempuan, kalau Al-Unsu itu menjinakkan diri. Maka antara kewajipan kita sebagai seorang Muslim ialah menjinakkan diri kita dengan Al-Quran. Ya? Di mana apa? Di mana dengan Al-Quran, Quran. Ya? Maknanya antara tugas kita ialah memastikan supaya Al-Quran ini jinak dan dia tidak kita pinggirkan jauh daripada kehidupan kita. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam merakamkan pengaduannya kepada Allah Taala, ya, mengatakan Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai bahan yang dipinggirkan, letak jauh, tak nak dekat dengan Quran. Berdasarkan kepada ayat ini, kewajipan kita ialah menjinakkan diri kita ini kepada Al-Quran. Macam mana kita menjinakkan diri dengan Quran? Kata para ulama, minimal dia ada 4. Saya tulis ni, saya rasa semua perkataan yang saya tulis ni, walaupun tidak pernah belajar bahasa Arab, saya rasa tuan-tuan akan faham. Di sini saya akan tunjukkan potensi orang Melayu, ya, boleh belajar dengan mudah untuk memahami bahasa Arab. Dikatakan 4 perkara ini, iaitu pertamanya tilawatan, yang keduanya fahman, yang ketiganya amalan, dan yang kelimanya ilmu, yang keempatnya ilmu. Okey, kalau saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, perkataan tilawah faham tak? Faham kan? Bermakna sama sahaja bahasa Melayu, bahasa Arab. Makna tugas kita menjinakkan diri kita supaya Quran ini tidak lagi jauh, kita tidak menjadi liar daripada Quran, ialah mesti membaca. Ini kita tak mahu ulas lah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya kita umat Melayu Muslim ini sangat kehadapan sehingga diperakui oleh orang-orang Arab. Bacaan kita ini mengikut piawaian bacaan sebenar. Tajwid makhrajnya bagus. Okey? Dan bagus teruskanlah. Tetapi kita ada tanggungjawab yang kedua, iaitu fahman. Apa? Faham. Itu bahasa Arab. Tak, belum belajar lagi dah faham. Balik Ustaz. Boleh balik lah Ustaz kan? Dah faham dah. Maknanya yang di sini orang Melayu kena angkat sikit. Sebab kalau orang Melayu kita, masyarakat Muslim kita nak berubah kepada satu masyarakat yang beramal dengan Quran, dia mesti melalui satu proses untuk memahami. Sebab ini kepelikan yang berlaku kepada semua bangsa-bangsa Muslim. Ini bagi mu'allaf, termasuk padri-padri yang masuk Kristian, padri dia masuk Islam. Akhirnya dia baca terjemahan Quran 4-5 kali khatam. Cuma dia pelik, orang Islam ni dia khatam dia, tapi dia tak faham. Sedangkan dia orang ni baca terjemahan dan faham. Dan kita melihat apabila para mu'allaf dari kalangan orang-orang cendekiawan, ya, daripada bangsa lain yang masuk Islam, dia masuk Islam, dia kaji Quran, sekejap dia cicik dah. Dia faham isi kandung Quran, kita kekal tak faham. Rugi tak? Sebab itulah apabila kita tengok para mu'allaf yang hebat-hebat ni, dia tinggalkan kita dalam tempoh setahun 2 tahun, dia tinggalkan kefahaman dia terhadap Quran berbanding dengan kita yang memadai dengan tilawah. Sebab itu kita akan tercicir anak cucu kita daripada orang-orang yang faham Quran ini sekiranya kita tidak berubah. Setelah kita memaham, dan Quran sebenarnya perintah pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca tu untuk apa? Kenapa Rasulullah tak suruh para sahabat faham? Sebab sahabat tu memang Arab. Ada 2-3 orang lah, macam Suhaib Ar-Rumi, macam Salman Al-Farisi, Bilal Ar-Rabah. Itu bukan Arab tu, tapi dia faham betul-betul macam orang Arab faham. Jadi pada ketika itu tidak ada isu tolonglah faham, tak ada. Jadi selepas kita faham, membaca tu ialah untuk faham. Tetapi apa yang berlaku kepada masyarakat kita yang kita perlu ubah ialah jangan membaca. Kita belajar membaca untuk boleh membaca. Dah pandai membaca untuk mencantikkan lagi bacaan. Dah cantik untuk bertalaki dapat sanad supaya dia iktiraf bacaan. Selepas tu berguru lagi untuk dapat lagi satu sanad.
objektif membaca tak kesampaian. Ya. Inilah yang sebenarnya kempen kami sejak 7-8 tahun yang lepas. Kami nak jentik sedikit hati orang masyarakat kita yang cintakan Quran ini, tetapi dia tidak mahu beralih kepada langkah yang kedua. Sebagai seorang Muslim, kita mesti berusaha untuk faham. Daripada faham itulah kita amalan. Apa makna amalan? Amal. Cakap Melayu lagi, sama bahasa Arab. Jadi maknanya yang keempat, selepas kita beramal, hifzan. Apa nak hifzan? Hafaz. Hafazan. Kita sebut hafazan, orang Arab sebut hifzan. Cuma ada beberapa penafsiran lah. Hifzan itu asal maknanya memelihara. Kalau kita nak pelihara Al-Quran pada ingatan kita, kita menghafaz. Kalau kita nak memelihara hukum hakam Allah dalam Quran itu, kita kena amal, faham, amal dan bertegas dengan hukum hakam Quran. Itu sama hifzan. Jadi saya nak bagi tahu 4 perkataan: tilawatan, fahman, amalan, hifzan adalah bahasa Arab telah dimelayukan. Ya. Ini saya nak mengatakan bahawa potensi orang Melayu ini untuk faham Quran sangat besar. Antara faktor dia ialah sekarang ini kalau ikut kajian kawan saya Dr. Abdul Razak Buci, sampai sekarang ini lebih kurang 1,800 perkataan daripada bahasa Arab itu telah masuk dalam kamus Dewan dan telah menjadi bahasa Melayu. Yang kita tahu kita pengguna yang sama, dan dalam masa yang sama pun dalam bahasa Arab pun benda yang sama. Kalau kajian linguafon, ya, kalau kita ada 300 perkataan bahasa asing, kita dah confident dah, boleh belagak nak cakap dah. Ya, kita dah ada keyakinan. Tapi kalau kita ada 500 perkataan, bermakna kita memang dilihat menguasai. Ya, 500 perkataan kita boleh guna, orang anggap kita ni bagus dah. Tetapi kalau kita ada 1,000 perkataan bahasa asing yang kita kuasai, yang kita faham, bermakna kita sudah menjadi bangsa tersebut bahasanya. Orang Melayu 1,800 perkataan bahasa Arab itu sama penggunaan dengan bahasa Melayu. Maknanya kita sudah menjadi Arab. Ini Arab Melaka dah ni. Itu yang kita nak sedarkan. Sebab itu dalam apa-apa mukadimah untuk kami mengatakan bahawa bahasa Arab itu mudah untuk bangsa kita ini, ialah kerana lebih 1,800 dalam kita punya buku kata lebih 1,700 perkataan bahasa Melayu ini memang dipinjam, diambil daripada bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan, banyak lagi tuan-tuan dah boleh baca Quran, tentang berwirid, berzikir, berdoa, berzanji, tahlil, apa semua tu bahasa Arab, tak mahu bahasa Melayu. Dialah tak faham. Tapi kita mengagungkan bahasa Arab kan. Jadi ini sudah cukup ya, untuk menyatakan bahawa bangsa Melayu ini adalah salah satu bangsa yang dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang yang mudah menguasai bahasa Arab, juga termasuk bahasa Urdu lah. Turki pun banyak pinjam juga sebab pengaruh bahasa Arab. Dan saya pergi ke Bosnia, banyak sekali orang-orang Bosnia itu, orang Arab yang pergi ke Bosnia, dia boleh cakap Bosnia sebab dekat. Macam kita juga banyak pinjam daripada bahasa Arab. Faktor besar dia ialah datuk nenek moyang kita telah menerima syahadah ini dalam bahasa Arab. Al-Qurannya bahasa Arab, hadis Nabi-nya bahasa Arab, kitab rujukannya bahasa Arab. Tidak heranlah apabila ulama merakamkan kata-kata Sayyidina Umar, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab. Kenapa? Kerana bahasa Arab itu adalah sebahagian daripada agama kamu. Besar tak tu?
sebahagian agama kita ini ada pada bahasa Arab. Masa Sayyidina Umar mengeluarkan kata-kata itu, orang tak perlu pun kata-kata dia, sebab semua Arab. Semua Arab, buat apa suruh dia belajar bahasa Arab? Tapi Sayyidina Umar ingat bahawa Islam ni akan berkembang kepada bangsa-bangsa lain. Maka kata-kata Sayyidina Umar itu dirakamkan sampai sekarang sebagai satu dorongan, motivasi kepada kita bahawa seorang Muslim mesti belajar bahasa Arab. Ya, sebab di sebahagian daripada agama kita, apa taknya syahadah kita, 2 kalimat syahadah kita. Ya, kita punya Quran kita punya hadis Nabi semua bahasa Arab. Dan kita rujukan siapa belajar agama takkan dapat lagi daripada bahasa Arab. Apatah lagi apabila Imam Asy-Syafi'i dia memberikan pandangan dia, apa hukum belajar bahasa Arab kepada setiap Muslim. Maka Imam Syafi'i kata, yajibu ala kulli muslim an yata'allama min lisanil arabi. Wajib kepada setiap Muslim mempelajari bahasa Arab ma yablughu juhduhu, sekadar kemampuan yang dia boleh sampai. Ini ada keringanan sikit lah, tapi kena ambil langkah lah. Nanti kena tanya lagi. Makna ikut kadar yang kita boleh sampai. Kenapa? Fi adai fardhihi, untuk menunaikan kefarduan dia terhadap agama. Jadi mana tuan-tuan nak lari ni? Tak boleh lari ni. Biasanya siapa yang dengar kuliah saya yang macam ni, siapa keluar dia tak belajar, dia akan dikejar oleh rasa bersalah. Sama ada tuan-tuan rasa menyesal, balik daripada kelas ni rasa berdosa. Lebih baik tak masuk, rasa tak berdosa. Ya tak? Silakan. Ya kan? Ulang? Okey. Yang sebenarnya boleh ambil nanti yang petik dalam buku kita pun ada. Imam Syafi'i yang kata yajibu ala kulli muslim, wajib ke atas setiap Muslim an yata'allama, untuk dia belajar, ya, min lisanil Arab. Lisanil Arab itu bahasa Arab. Lisan itu bahasa. Lah cakap kita pun lisan, tapi lisan kita lidah kan. Tapi ujian lisan ujian bertuturan kan, kita guna lisan juga. Cuma bila disebut al-lughatul arabiyyah, benda yang sama maknanya dengan lisan Arab. Dalam Quran kata lisanun arabiyyun, bahasa Arab lah tu. Wajib belajar bahasa Arab. Cuma ada sikit kelonggaran dia, ma yablughu juhduhu, mengikut kadar kemampuan dia boleh sampai. Nanti tanggungjawablah. Boleh sikit je Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Ustaz Mas. Lepas tu Ustaz apa? Syukran. Alhamdulillah. Afwan. Lebih dah tu. Dapat afwan pula lagi. Tapi takkan macam tu je nak jawab di hadapan Allah. Dapat syukran afwan. Okey. Mengikut kadar kemampuan yang dia boleh sampai. Kenapa? Fi adai fardhihi, untuk menunaikan kefarduan atau kewajipan dia terhadap agama. Yang sebenarnya mazhab Syafi'i antara yang paling ringan yang saya tengok dalam hukum belajar bahasa Arab. Sebab dia ada glosa mengikut kemampuan yang dia boleh sampai. Kalau imam-imam mazhab yang lain tak ada tolak ansur, wajib, fardu ain. Sebab dia kata kenapa? Sebab agama ni bahasa Arab, Quran bahasa Arab, macam mana nak faham? Kitab bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Dia kata tak ada tolak ansur, wajib. Setiap orang dia kata tak, mesti belajar. Kita ambil yang ringan sikit lah, mazhab Syafi'i. Supaya tak rasa bersalah sangat. Okey tuan-tuan dan puan-puan, atas inilah kita berkempen, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, ya, taufik, hidayahnya kepada kita untuk kita mula bergerak. Agaknya terlewat tak agaknya kita ni?
Umur berapa? Saya Ada yang 90 tahun dah. belum ada. Setakat murid kami 90 tahun ada. 89, 88, 86 ada. Ingatan dia okey Ustaz? Boleh. Ya. Nak katakan ni terlalu muda orang depan saya ni untuk belajar. Bila belajar, ingat tak dapat ke? Saya dah 20 tahun dia mengajarkan bahasa Al-Quran ini. Murid saya tak ada yang muda. Itu isu. Dan yang tua-tua ini belajar dapat. Saya merasa inilah pegangan saya, seperti mana yang disebut oleh Allah dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Demi sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran itu untuk zikir, itu maknanya untuk difahami, untuk diingati, untuk dipelajari, semua mudah. Tuan-tuan belajar baca Quran akhirnya boleh tak? Boleh. Bermakna kalau kita belajar menghafaz, kita akhirnya menghafal, ada tak ayat yang kita hafaz? Kalau kita memahami agaknya boleh tak? Allah kata mudah. Jangan nak lawan firman Allah. Kalau belajar bahasa Arab ada dua kata tegas di situ, lam dengan qad. Laqad, demi sesungguhnya. Yassarna, kami telah permudahkan Al-Qur'ana, iaitu Al-Quran itu lidzikri. Kata ulama tafsir, az-zikri itu untuk faham, untuk dihafaz, untuk dipelajari. Siapa yang nak, Allah akan permudahkan. Cuma Allah tanya, fahal min muddakir? Ada tak orang yang nak mengambil peringatan daripada ayat ini, lalu dia mula belajar? Dia belajar baca, dia belajar memaham, dia belajar beramal, dia belajar menghafaz. Semua yang buat, semua boleh. Yang tak boleh ialah orang yang tak bermula. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, hasil dapatan saya mengajarkan bahasa Quran ini kepada masyarakat di tempat saya melihat keajaiban terhadap pencapaian pelajar-pelajar saya yang tidak ada yang muda tu lah. Tak ada muda. Ada muda tu pelik sangat lah. Ada orang muda nak pergi belajar. Kebanyakan semua yang dah nak jumpa malaikat maut. Sabar je. Tapi tak ramai yang mati tuan-tuan. Adalah 2-3 orang yang mati pelajar saya, tapi bukan sebab belajar bahasa Arab. Memang dia dah tua, memang dia ada sakit tu. Nanti kata belajar bahasa Arab mati pula. Tak belajar mati juga. Jadi antara keajaiban yang saya temui ialah bila saya melihat dia orang dapat belajar daripada satu muka surat ke satu muka surat, akhirnya pencapaian mereka ni dia boleh memaham daripada satu perkataan kepada satu perkataan. Saya pun fikir macam mana orang belajar lama-lama, tak boleh macam makcik-makcik ni. Dia belajar sikit tapi dia dapat banyak. Jadi antara dapatan kami ialah pada kad diagram warna pink tuan-tuan. Mana ni? Ini. Siapa dengar kali kedua bosan dah ni? Malam tadi saya berceramah di Masjid Hidayatul Rahman ni, Kristian. Saya cerita ni juga, tapi hari ni nak cerita surah Fatihah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, apalah maknanya pink ini, apalah popular ini, apalah perkataan kecil-kecil, tak ada baris dan tak ada maknanya. Saja dia promosi. Kami dah berkempen tentang benda ini 8 tahun yang lepas. Bila orang percaya, orang belajar. Dan orang tahu bahawa kad diagram ini, yang 2 muka surat yang kita kata isim dan harf popular ini, mewakili 40% perkataan Quran.
Mudah tak agaknya? Mudah. Tinggal berapa peratus lagi nak belajar? Ha. Lagilah berdosa kalau tak nak belajar apa ni? Ha. Macam mana ni? Jadi siapa tak nak, lepas ni akan lagi berdosa besar lagi ni. Saya nak cerita ni. Kalau tak nak belajar. Sebab saya akan cerita lagi mudah selepas ni. Kalau tak nak belajar, jawab di hadapan Allah. Ini 40% dan ini memang kita dah memang senang-senang kita akan dapat. 40% daripada perkataan Quran ini berpusing, berpusar-pusar, berputar-putar pada kad ini. Tapi macam mana? Itulah kena belajar. Cuma kita sudah simpulkan lah. Perbincangan dalam kad tu, kalau kita buka siapa ada buku ini, di lampiran belakang sekali kita cari je mana yang warna pink. Ni warna pink. Semua tu telah kita susun besar-besar di sini supaya nampak sesuai dengan orang umur 60 ke atas. Ni tak ada sini ada bawa. Ya. Order lah. Saya ada bawa. Tak ada. Saya memang champion saya sebenarnya kad ni pun saya tak bagi. Saya minta. Saya apa ni, saya saja nak bagi orang meleleh aerial je. Bagi dia. Dulu masa saya bawa kad ni, saya bawa satu je. Ustaz, macam mana nak? Tak boleh. Saya tak bagi. Kalau dia dapat tu, dia nak rebus. Nak minum tu hafaz. Tidak akan jadi begitu. Ya, kakak mana dapat dah tu? Kakak ada dapat. Dia diringkaskan dalam ni lah. Benda yang sama juga. Ada situ. Mempermudahkanlah kepada kita untuk bawa ke sana ke sini. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana perkataan yang ada pada kad diagram warna pink ni akan mewakili lebih kurang 40% perkataan Quran. Kalau tak sampai, dia akan di-cover oleh perkataan-perkataan yang lain. Jadi ini satu keajaiban bagi saya. Ialah ini setelah saya belajar bahasa Arab daripada tingkatan 1 sampai 6 atas 7 tahun. Saya belajar di Azhar 4 tahun, 11 tahun. Lepas tu saya sambung lagi 4 tahun di Universiti Hasan Al-Bakuri, 11 sampai 15. Lepas tu saya mengajar bahasa Arab je. Balik ke Malaysia 7 tahun. Berapa dah tu? 22 tahun. Terima kasih pandai matematik. Selepas 22 tahun saya mengajar 7 tahun, saya khususkan untuk mengajar masyarakat yang buta bahasa ni. 7 tahun pula. Jadi 29 tahun akhirnya saya dapat keluarkan kad. 29 tahun dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan belajar 2-3 kali dengan Ustaz Azri, terus dapat. Tuan-tuan nak belajar macam saya 29 tahun ke? Nak belajar dengan Ustaz Azri? 2-3 jam dapat. Nak 30 tahun ya. Nanti kita sama-sama pegang tongkat je belajar. Ada benda yang sebenarnya kami takkan sama barakah saya belajar 30 tahun dengan tuan-tuan belajar 2-3 jam depan. Tetapi Allah telah mempermudahkan lagi. Yang sebenarnya banyak dah ulama-ulama di dunia ini, terutamanya dalam rukun Melayu. Kalau tuan-tuan pergi di Indonesia, dia ada banyak kaedah-kaedah mudah. Untuk membaca Quran dia berpuluh-puluh kaedah. Untuk bahasa Al-Quran ni, dia tidak. Antara yang terkenal ialah kaedah Granada. 4 jam dia kata dia dapat menerangkan macam mana dia bahasa Al-Quran itu dapat difahami. Kami tak sampai tidak dalam 4 jam. Kami ada proses yang terpaksa dilalui. Jadi tuan-tuan dan puan, ini 29 tahun. Jadi sebab saya dah belajar mengajar sebelum tu 22 tahun. Saya tengok pencapaian pakcik-pakcik dan makcik yang umur 60-70 tahun ini dekat-dekat nak sama dengan budak belajar 6-7 tahun. Dan saya ada anak murid yang ambil sijil tinggi agama, silibus Al-Azhar, untuk pergi ke Universiti Al-Azhar, staff. Saya bawa jumpa anak-anak murid saya yang dewasa-dewasa ni, yang dah lama belajar dengan saya.
jadi budak-budak ni pelik. Macam mana makcik-makcik ni pandai? Apa ni dia pakai apa ni? Dia ingat semua ni. Ya, jadi pelik. Sebab antaranya ialah apabila kita belajar secara sistematik, berstrategi, kita tahu apa yang kita perlu fokuskan, kita akan dapat cepat. Berbanding dengan orang belajar tanpa ada kaedah, tanpa sistematik, dia belajar je. Yang sebenarnya dalam kad warna pink ni, siapa belajar 10 tahun pun dia tidak menguasai perkataan dalam kad itu, sama je, dia tak belajar. Sebab saya jamin, siapa yang tidak tahu penggunaan dan tak tahu makna pada kad warna pink yang 2 muka surat tu, dia tak akan boleh bahasa Arab. Itulah kunci dia. Belajar lama pun tak guna sekiranya benda itu tidak dikuasai. Makna menguasai itu apa? Makna menguasai itu, perkataan yang ditulis tanpa baris tu kita boleh sebut. Sebab dalam ni memang dah ada baris. Besar pula tu, besar kenapa tu. Yang kedua, bila kita sebut, kita mesti tahu makna. Sebab kita belajar bahasa orang. Dan apa ruginya tuan-tuan? 2 muka surat, tuan-tuan ingat perkataan tu dan tuan-tuan dapat 40% perkataan Quran. Ui, untuk kalau saya dapat, saya dah cerdik gila dah, orang kata. Tapi saya dapat 29 tahun baru dapat benda ni. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab dengan mana-mana ustaz pun, dia akan ajar benda yang lebih kurang sama. Tapi akibat para ustaz tidak memberikan kita kepentingan, kalau tak dapat ni tak akan dapat bahasa Arab. Tetapi benda ini sangat mudah. Dia sangat penting, kita biasa katakan, tapi dia sangat mudah. Sangat penting tapi sangat mudah. Apa pilihan lagi? Lagi besar berdosa ni, tak belajar ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya begitulah. Dan benda ini bukan dia terhenti kat situ je lah belajar. Dia akan meningkat. Tapi semua perkara mesti dimulai dengan satu benda yang mudah. Kalau mula belajar je susah, gelap Ustaz. Gelap, pening. Aduh, itu tak lama lagi syahid lah. Kebanyakan kelas bahasa Arab macam tu. Ya, ramai para syuhada di sini. Ramai para syuhada dah mati syahid tengah jalan. Apa nak dapat pahala dah. Masalah syuhada ni masih hidup di sini. Jadi iaitu pepatah mengatakan, pepatah Melayu kata, ya, jernih di hulu, jernihlah di hilir. Keruh di hulu, keruh di hilir. Maknanya kalau permulaan tuan-tuan belajar dah keruh, lepas tu jadi teh susu lah, memang tak akan dapat. Tapi maknanya itu adalah yang sebenarnya itulah pembelajaran Rabbani yang disebut oleh para ulama. Bila kita nak belajar satu ilmu, mulakan dengan yang mudah, kita kuasai, sebab asas yang paling penting. Adapun yang lain itu dia akan berkembang. Buktinya pelajar-pelajar saya yang dah mula daripada tadika ini, kita kata tadika punya pelajaran ni, akhirnya ada yang dah boleh baca kitab. Sekarang ni kami bincang kitab tafsir Qurtubi, kami bincang tafsir Al-Quran, kami merujuk kepada kitab-kitab biasa yang digunakan oleh para alim ulama. Tapi dia tak bolehlah melompat terus macam tu. Sabar. Tak adalah rajin sangat. Lebih kurang kalau belajar dulu, ambil buku ini, masuk dalam beg hitam, biasa beg hitam lah, ya? Masuk dalam bonet, ya, belajar 2 kali, 2 jam seminggu. Minggu depan baru keluar daripada bonet. Saya kata, Kak, panas lagi nampak buku tu, baru keluar bonet. Itu pun saya tak kisah sangat. Sebab yang paling penting, jangan berhenti je isu besar dia.
Bila kita sikit-sikit ada masalah, kita mudah give up dan kita berhenti. Di situlah kematian kita. Kematian bahasa Arab kita bermula daripada kita di situ. Sedangkan benda yang diulang, sebab itu kaedah ni seperti mana ayat Al-Quran juga berulang banyak kali. Misal kata ada satu kumpulan dalam kad itu yang dipanggil haruf jar. Ada 9. Min, ala, bi, ila, fi, ka, an, rubba, li. Kalau kita tahu maknanya, tahu penggunaannya, kita akan dapati hampir keseluruhannya ayat Quran diwakili oleh kumpulan yang dikatakan haruf jar. Bermakna ayat Quran ada 6,000 lebih. Kita ingat 9, kita akan jumpa 6,000 kali. Misal kata ada satu perbahasan tentang ganti nama diri yang disebut dhamir. 14 je. Perulangan dia lebih kurang pada setiap ayat Quran 2 atau 3 kali pada setiap ayat Quran ada ganti nama diri. Bermakna 6,000 kali 2 je dah 12,000 kali. Tapi kena ingat 14 saja. Tuan-tuan tenung je lah kata. Tenung, usik, gosok-gosok dia. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita untuk tahu apa isi kandung dalam tu. Memang saya suka je cakap macam tu. Sebab macam tu lah. Macam tu Ustaz lah. Dia macam nak telan dah tu. 2 muka bukannya apa, bukannya banyak. Ya tak? Silakan. Jawab tadi pengulangan 6,000 kali dah. Wah, kakak nak catat ni. Catat 6,000 kali. Banyak juga dah. Ganti nama diri itu minimum mesti ada 12,000 kali. Jadi tuan-tuan dan puan, dah harap bertenang. Ini bukan masa untuk saya mengajar, tetapi memberitahu. Tindakan selepas ini tuan-tuan kena buatlah. Belajar. Ya. Dengan para ustaz yang dekat sini. Berapa kalimah? Saya pun terlupa dah kiraan dia. Siapa? Itu dia punya ayat 6,000 lebih tu. Tapi kalimah dia saya tak ingat. Cuba anti search, dia akan keluar beberapa dia sekali. Sebab saya tidak dapat jawab tepat soalan adik kita tu. Cuma yang sebenarnya antara dapatan saya ni kalau ada ke sini orang yang belajar kaedah sedikit mengenal personality. Wakil daripada Sarawak ni ada? Dengar je Ya ke kakak ikut ni? Saya personality saya adalah sensing, extrovert. Sensing ni isteri saya kata tak adalah bagus sangat pun. Tapi personality saya ni adalah personality yang akan cemerlang bila dia dapat tengok orang lain buat. Sebab itu kaedah ni saya secara rendah dirinya adalah hasil daripada dapatan banyak kaedah-kaedah yang saya tengok. Ya? Bukan saya punya sendiri. Saya tengok kaedah pendekatan Ustaz Hashim Ghani Harfiah. Saya tengok kaedah-kaedah mudah pesantren, macam mana dia pesantren di Indonesia itu mempermudahkan orang sana berjuta. Macam mana nak percepatkan supaya anak-anak sekolah agama ni cepat boleh baca kitab. Saya tengok. Antaranya Syekh Abdul Rahim daripada Pakistan, kajian dia khas pada perulangan perkataan Quran. Rupanya antara kemudahan Allah kepada perkataan Quran ini diulang. Tidak digunakan 1 juta perkataan yang ada dalam bahasa Arab itu dimasukkan dalam Quran. Kalau 1 juta itu digunakan, orang Arab sendiri tak faham. Ya? Tetapi diulang banyak kali. Dan kalau tuan-tuan search dalam Google, tulis 80% perkataan Quran, ya, akan keluar satu kajian. Dia mendapati ada 80 perkataan
perkataan 80% daripada perkataan dalam Quran tu berulang secara kerap. Tapi saya malaskan sikit. Saya terus simpulkan dekat kad warna tu. Saya tak naklah sampai 80, 40 je. Bagi orang okey sikitlah 40 Itu pun dah macam nak makan dah. Tapi saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh dapat 70% dengan mudah. Ya, okey. Jadi tak bergerak saya punya ni. Bagus satu bergerak. Situ. Okey, boleh tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, kaedah yang saya susun di sini, saya mengaku sebagai peribadi sensing ni satu orang, personality sensing dia tak boleh buat kerja kecuali dia lihat orang. Sebab tu tugas saya mengkaji Dr. Efah dia tulis tentang make easy. Saya easy tu yang saya suka tu. Sebab kepala saya ni macam mana saya nak mempermudahkan bangsa saya untuk memaham Quran. Saya pergi tengok kajian daripada Syekh Profesor Abdul Rahim tu yang dia dapati ada 80% perkataan berulang. Lepas tu saya tengok kaedah harfiah atau lafziah daripada Indonesia dan juga kalau di Malaysia ni Ustaz Hashim Ghani. Kaedah dia senang. Penumpuan dan fokus mereka belajar bahasa perkataan Quran itu adalah pada surah Al-Baqarah saja. Kalau kita bermain dengan surah Al-Baqarah, perkataan kita terjemah. Satu, dan ini saya praktis di tahfiz saya, di tahfiz Al-Fatih. Anak tahun 1 mesti menghafaz perkataan-perkataan tu 16 muka surat surah Al-Baqarah. Sampai muka surat 10, muka surat 11 dia dah banyak boleh terjemah. Muka surat 12 tak, silibus tak habis pun dia boleh terjemah. Apa terjadi kalau kita menekuni terjemahan perkata surah Al-Baqarah? Bermakna satu Quran akan mudah. Kenapa? Berulang. Allah telah mempermudahkan Quran ini dengan perulangan perkataan. Jangan takut. Tapi memang ada yang sampai saya Ustaz Azrin pun saya dah masuk 20 tahun mengajar bahasa Quran ni. Kalau tengok tu saya tetap ada perkataan yang saya tak ingat. Adalah beberapa peratus perkataan tu yang memang susah dan tak banyak berulang. Tapi kajian daripada Syekh Abdul Rahim ini 80% berulang. Kalau di sini berpuluh-puluh ribu kali berulang daripada kad warna pink itu. Jadi tuan-tuan dan puan, kaedah pusar ini itulah tak nampak sangat. Okey. Yang kuning itu kita tak akan cerita pada awal. Itu kuning itu sifir. Ya, maknanya dia daripada kad warna ni. Kalau siapa pernah belajar bahasa Arab, yang orang paling takut ialah sorof. Ya. Tapi kami boleh simpulkan hampir keseluruhan perkataan Al-Quran yang dikiaskan dengan sifir 12 je. 12 tu pun untuk trik orang Melayu ni. Jangan takut. Tak ada susahnya. 12 je, sifir 12. Sekali siapa belajar dengan kami main sifir. Ni sifir berapa ni? Sebutan ini mengikut pattern sifir 1A, sifir 7. Dan saya dah tulis buku dan perbincangan saya siapa pernah ikut program saya hari Rabu? Kakak Masya Allah. Ini saya sedang bincangkan ni. Ini tentang sifir, tapi ini pembelajaran dah lanjutan. Sebab itu pada permulaan kita tidak bincangkan perkara ini. Itu yang kuning. Yang warna pink tu adalah perkataan popular yang berulang 40% daripada ayat Quran yang ada pada kad warna pink. Yang kuning tu kad warna kuning maksud dia. Jadi pu itu adalah perkataan popular yang ada pada kad warna pink A dan B. Sar itu adalah sifir yang merangkumi pusaran pattern-pattern perkataan yang ada dalam Quran. Jadi
Kalau kita kuasai kad warna pink, apa terjadi? Kita akan melihat pusaran perkataan yang berulang-ulang berpuluh-puluh ribu kali dalam Quran ada pada kad warna pink. Kalau kita kuasai kad diagram warna kuning pink, apa terjadi? Kita akan melihat pusaran pattern bagaimana orang Arab menyebut perkataan dalam Quran satu muka surat sahaja. Mudah tak? Masya Allah. Kakak sebut je mudah. Sebab di segi psikologi belajar, bila kita kata mudah, insya Allah mudah, dia akan menjadi doa. Benda yang kita ulang-ulang ini akan menjadi persepsi kita. Bila dia telah menjadi persepsi kita, kita akan memburu benda itu dengan tanggapan mudah. Dan Allah akan permudahkan. Dan Allah telah mempertegaskan dalam Quran mudah. Kenapa kita kata susah pula? Sebab tu Ustaz Azrin kata khurafat. Mana dapat pegangan tu? Akhirnya kita tahu pegangan itu daripada perancangan orientalis. Untuk menjauhkan umat Islam ini daripada Quran. Sebab Gladstone, Perdana Menteri British, telah mengangkat Al-Quran di Parlimen British, mengatakan kalaulah kitab ini dipegang oleh umat Islam, kita tidak akan dapat menjajah orang-orang timur. Sebab tu orientalis ini, cendekiawan daripada barat ini, mengkaji tentang kekuatan-kekuatan Islam pada orang timur ni. Antara yang tak boleh nak dijatuhkan orang Islam kerana Quran. Kalau faham lagilah, ketika British datang ke India, dia telah memerintahkan tentera-tentera British dan tentera upahan mereka ini untuk mempakar Quran di India. Orang yang merisik kekuatan orang Islam di India ni, dia bagi maklum balas. Dia kata tak guna membaca Quran. Dia kata kenapa? Sebab strategi kita supaya orang Islam ni jauh daripada Quran, bakar dia. Dia kata budak-budak tepi jalan, dekat warung-warung, dekat curug-curug kampung, lorong-lorong itu, dalam dada dia ada Quran. Begitu ramai, bukan sahaja menghafaz Quran, menghafaz hadis-hadis di madrasah-madrasah di India tu. Kalau nak bakar Quran, bakar sekali budak-budak yang tepi jalan. Berapa juta budak-budak yang menghafal Quran, kalau tak penuh separuh, kalau tidak beberapa juzuk dihafal. Jadi ini kekuatan orang timur yang dikaji oleh mereka. Apatah lagi apabila umat kita ni dia melangkah kepada satu lagi, iaitu dia berusaha untuk faham, maka kita tak akan boleh ditewaskan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaedah besar yang kami telah perkenalkan lebih kurang 8 tahun yang lepas. Tapi sebelum penubuhan Akademi Hudhud, saya telah sebelum itu, lebih kurang 10 tahun sebelum itu, saya dah memulakan aktiviti ini. Punca dia saya tubuh Akademi Hudhud ni ialah bila saya mengajar secara peribadi, personal, saya pergi buat kerja-kerja gila ni lah. Sebab orang jemput saya pergi. Masa tu muda, saya boleh mengajar pukul 8 pagi sampai 10 pagi di Subang Jaya, Shah Alam. Lepas tu saya terus kejar untuk kelas pukul 5 petang di Johor Bahru. Naik kereta kecil je. 5 sampai 7 saya mengajar, berehat untuk solat maghrib, dan saya sambung satu lagi kelas bahasa Arab untuk lanjutan pukul 8 sampai pukul 10 malam. Lepas itu makan sikit, kalau lapar pergi kerja ke Melaka di Bukit Beruang, Melaka, untuk kerja kelas pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Masa tu, itu kerja gila tu. Memang saya fikir saya gila masa tu. Sebab orang ajak kita pergi. Selepas pukul 10 pagi di Bukit Beruang, saya kejar lagi satu kelas pukul 2 hingga 4 petang. Lepas tu saya balik, saya tergolek. Anak saya selalu
bertanya, akulah Abi tu balik rumah tidur je kerja. Sebaiklah isteri saya betulkan persepsi anak. Dia kata Abi tu penat, dia mengajar, mencari rezeki. Patut tak dia tidur? Dia keluar hari Jumaat, dia balik petang Ahad itu. Anak kata, barulah anak boleh terima kenapa bapa dia sentiasa tidur kat rumah. Balik tu memang macam batang kayu. Jadi maknanya atas usaha ini akhirnya ramai orang boleh belajar tuan-tuan dan puan. Okay. Jadi yang ini saya tak mau cerita sangat, sebab bila kita nak meneroka bahasa Al-Quran ni mesti bermula dengan yang mudah. Teori kami 5-5-5, nanti Ustaz Azrin ajarlah. Yang pertama 5 iaitu harf popular, itu pada kad diagram warna B. Kedua 5 yang bawah tu 5 isim popular, itu pada kad warna pink A. Yang tengah tu adalah 5 tanda isim. Macam mana mengenal kata nama? Kenapa kata nama ni penting sangat? Sebab kebanyakan perkataan dalam apa sahaja bahasa adalah kata nama. Jadi kita ajar macam mana mengenal dengan mudah, tetapi kita tak ajarlah hari ni sebab Fatihah tak mula pun lagi ni. Okey, yang penting di sini saya akan mulakan pembelajaran Fatihah kita daripada ini, kategori perkataan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ini untuk memula bukan ini segala-galanya. Sebab alhamdulillah lah, bila saya ajar ni, kebanyakan murid-murid saya boleh berdikari sendiri untuk merujuk kitab-kitab i'rab Al-Quran. Sekarang ini saya mengajar, dia orang saya jadi malas dah. Sebab saya suruh dia buka kitab, saya dapat manfaat banyak. Saya tukang kumpul je, dia orang tukang baca. Maknanya bukan ini saja, tetapi dia berkembang. Sehingga di kalangan mereka ini dah boleh merujuk dan membaca kitab. Tapi dia mesti bermula dengan yang mudah. Untuk mudah dulu, jangan fikir yang susah-susah tu Untuk mudah dulu, kita bahagikan perkataan Quran itu kepada 4. Yang pertama yang kita tanda X itu adalah perkataan popular yang ada pada kad warna pink A dan B. Kita akan tandakan X. Kalau ingat Kemudian kita akan tandakan right pada perkataan bahasa Melayu yang kita pinjam daripada Al-Quran. Banyak nanti tu yang kajian Dewan Bahasa Skandar sampai 1800. Ya, sebenarnya ketika mana saya mengatakan kajian Dr. Razak 1600 perkataan bahasa Melayu dalam Kamus Dewan diambil daripada bahasa Arab. Masa itu saya berpegang 1700 sebab ulama-ulama Indonesia kata bahasa Indonesia yang dipinjam daripada bahasa Arab lebih 2000. Dia orang marah pula kepada umat Islam Indonesia. Kenapa takut kepada bahasa Arab? Kita sudah jadi Arab, dia kata. Ulama kiai-kiai marah pula. Tapi masa itu saya masih berpegang jalan tengah 1700. Masa itu almarhum Profesor Siddiq Babah, dia meninggal hari ini. Ya. Masa saya berbincang dengan dia, bukan Ustaz, bukan 1700 dia kata. Sudah lebih 1800. Okey, tak apalah, saya terima je lah pegangan dia. Saya rujuk semula kepada Dr. Abdul Razak. Perkembangan Kamus Dewan dah bertambah. Lagi banyak rupanya, dah 1800 perkataan dalam Kamus Dewan itu dah diambil daripada bahasa Arab. Makin hari semakin banyak penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan kita orang Melayu. Tuan-tuan dan puan, begitu Kalau bahasa Melayu kita akan sebutkan bahasa Melayu, kita akan tandakan right. Kalaulah perkataan itu berulang tu tidaklah yang ditandakan X. Dia tidak ada pada kad warna pink, tetapi dia berulang daripada satu muka ke satu muka ke satu muka. Banyak. Kalau kita nak senaraikan tu banyak. Sebab itu Profesor Syekh Abdul Rahim itu dia mengatakan 80% dah. Saya hanya ambil 40% untuk dimuatkan dalam kad warna pink. Tapi kalau nak tengok perkataan berulang itu banyak.
Itu yang saya tandakan dengan star. Berulang. Buktinya, siapa yang dapat menguasai perkataan yang ada di dalam surah Al-Baqarah, dia akan menguasai kebanyakan perkataan Quran. Anak murid kami di Al-Fatih ni, balik nanti Ustaz Azrin akan mengajar intensif, nak pastikan anak muridnya termasuk anak dia sendiri. Anak saya dah lepaskan untuk tengok penguasaan kaedah pusat di Tahfiz Al-Fatih tempat kami ni. Betul tak dia boleh ingat perkataan-perkataan tu? Sebab kalau tahun 3 sasaran kami, mereka mesti ingat semua terjemahan perkataan Al-Quran di dalam surah Ali Imran. Bermakna tahun 1 hingga tahun 3 dia ingat surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dari segi makna, bukan menghafaz. Menghafaz lain, bab lain. Kami target dalam 3 tahun anak kita menghafaz. Macam alhamdulillah, tolong doakan anak saya. Saya bukan nak berbangga, tapi saya minta doa. Sebab yang sebenarnya orang menghafal Quran ni lepas menghafal lagi penting. Tapi anak saya ni dia ada kes sekolah lah, nak katakan. Kena panggil lah saya dekat ada masalah disiplin. Dia ni kalau personality dia intuitive, berangan kerja. Bila nak tanya nak jadi apa besar, nak jadi pemain bola sepak je. Itu yang saya tergemar. Takkan nak main. Saya larikan di dalam hutan tempat tahfiz saya tu. Situ ada kolam, saya kata boleh main. Nak main apa, main lah. Akhirnya anak saya ni dia dapat menghafal Quran dalam 2 tahun. Tetapi itu biasa je bagi mana-mana tahfiz. Tetapi yang kami itu ada satu kaedah dipanggil kaedah syahadah. Syahadah ini bagi anak yang menghafaz Quran untuk pengulangan 10 juzuk satu hari. Bermakna dalam 3 hari dia mengulang tanpa melihat Quran. Bermakna dia ini dapat syahadah salisah, baru syahadah peringkat 3. Kalau nak peringkat 2, ialah dia mesti dapat menghafal Quran dalam 2 hari. Setelah menghafal tu, pengulangan tu mesti secara intensif 2 hari 30 juzuk. Itu dia dapat, dia panggil syahadah saniyah untuk peringkat kedua. Tapi kalau nak peringkat 1, syahadah ula dia panggil, maknanya dia boleh menghafaz Quran tanpa melihat Quran dalam 1 hari. Masa tu anak saya yang macam tak ada harapan tu. Tapi tak baiklah ayah cakap macam tu. Tapi dia kata, Masya Allah, dekil. Lasak bukan dekil, lasak. Akhirnya dah hafal Quran pun nak jadi polis lagi. Jadi polis dah tembak. Pening kepada saya. Tapi orang bagi motivasi jadi polis macam Ayub Khan tu, yang amanah, kata. Kita motivasikan kat situ. Sebab pribadi intuitif ni dia perlu satu benda yang mencabar. Kita cabar dia menghafal, dia hafal. Cabar satu Quran dalam 1 hari. Dia mula pukul 8 pagi, habis pukul 1 malam. 17 jam. Nombor 1 di tempat tu. Saya pun terharulah anak yang kes disiplin kat sekolah. Ingat dia punya penilaian darjah 5 dapat berapa? A tak ada, B, C, D, E. Okey tak tu? Okey, tak ada F dia kata. Betul keputusannya. Tapi dia tak pernah rasa dia bodoh. Dia rasa dia cerdik je. Asalkan tak dapat F, dia kata okey. Jenis bapa dia ni, dia tak kisah sangat pelajaran. saya yang penting anak saya bahagia. Ini peribadi personality sensitif. Dia terkawal, dia seronok. Sebab saya rasa kalau anak-anak saya seronok, anak saya akan dapat capai apa dia nak. Saya tak suka menekan lah. Sebab tu dia keputusan teruk-teruk lah. Tapi dapat budak yang dapat 2B, 1C, 2D, akhirnya boleh menghafal Quran 30 juzuk dalam 1 hari, dalam 17 jam. Jadi yang sebenarnya tidak ada anak kita yang bodoh sebenarnya. Cuma kalau kita pandai mendekati takdir Allah merahmati dia, boleh. Tak ada. Kalau ikut syarat,
Tak lepas masuk tahfiz saya. Tahfiz saya paling kurang 3A. Dia 1A pun tak ada. Tapi sebab bapak dia punya tahfiz. Nasib baiklah. Saya kata janganlah tanya keputusan anak saya. Nanti takut orang kata tak adil pula. Tapi kebetulan orang tak ramai nak masuk. Dapatlah anak saya masuk. Kalau ikut keputusan, kira anak Sarifni pun tak layak. Ya, sebab ada ujian akademik yang melayakkan orang nak jadi boleh menghafal Quran. Tapi tidak semestinya. Kita syaratkan 2A, 3A. Yang dapat 5A pun kadang-kadang tak boleh menghafal. Jadi tuan-tuan dan puan, ke mana dah saya meraban ni? Saya nak mengatakan di sini 3, saya nak tulis di sini ya. Kerjaya cikgu yang paling saya tak suka ialah memandang babang putih. Sebab tu kalau cikgu-cikgu biasa suruh murid dia kan, Ya betul. siapa nak pandang babang putih? Okey, saya ini boleh tarik ya. Kita dah nak masuk dah ni. Pukul berapa dah kita? 9.30. 9? Okey, tak apa. Cantik. Lepas tu kita berehat sekejap, lepas tu kita sambung. Ada makan ke kat Nasihat? Ada kuih. Masya Allah. Kuih. Kami apa? Kami nak makan sarapan. Pakai dia dah ya. Ada. Okey Ustaz Mas, terima kasih banyak tolong kita. Tak ada Ustaz Mas susah kita. Okey tuan-tuan dan puan, kita akan masuk macam mana kaedah ini memudahkan untuk pemula. Tapi bagi orang dah pandai, dia kata tak ada harga. Bila saya melatih ustaz-ustaz saya, cabaran paling besar ialah dia orang ni pandai. Bila saya bagi teori macam mana mentadikakan pelajaran, kebanyakan ustaz tidak menghargai, kecuali orang yang berfikir tentang metodologi mengajar. Ya? Jadi susah saya nak melatih para ustaz saya yang balik daripada Azhar. Nanti saya tunjukkan ustaz-ustaz kami ni memang orang-orang terbaik daripada Azhar, daripada Jordan, daripada Morocco, daripada Yaman, daripada universiti terbaik Malaysia ni. Masalah dia orang ni cerdik dan susah nak menurunkan ataupun yang dikata mencemar duli. Susah nak mentadikakan pelajaran. Masa saya mula buat Akademi Hudhud, kami mendapat ramai orang nak mengajar, lebih kurang 50 orang. Ustaz daripada negara Ustaz Melayu ni, daripada Morocco, Jordan, daripada Libya, daripada Algeria, daripada Mesir, Yaman, daripada Mekah, semua Madinah, semua datang minta. Kami tapis, kami ambil 25. Dan kami tapis, kami tinggalkan 8 dan kami buat macam mana Akademi Fantasia. Urung 5 hari tengok dia mengajar. Tetapi syarat yang paling besar yang mereka mesti lulus ialah macam mana mereka dapat mentadikakan pelajaran itu. Sebab sasaran kita ialah masyarakat kita yang tidak dapat mengecapi bahasa Arab. Bagaimana mereka akhirnya boleh mengecapi bahasa Arab? Siapa yang ustaz ni dia belagak-belagak sikit, ya, cerita tinggi-tinggi dah, saya tak ambil pun. Ya, semua yang boleh bermain, menyeronokkan, yang tidak menyusahkan orang, ya, boleh ketawa. Masa mula-mula kita nak pakai kopiah songkok pun takut dulu. Sebab persepsi orang, ustaz yang mengajar bahasa Arab ni garang. Janggut dia panjang, sorban dia besar, suara dia parau. Lepas tu kalau salah dia marah. Lepas tu paksa menghafal pula. Menggerakkan. Nak pakai seluar jin, pakailah seluar jin kita. Asalkan orang tengok kita ni boleh bermain. Ya, sekelas kita ni ketawa ke je. Kelas saya banyak ketawa tak? Sebab kita nak buang rasa
rasa itu apa ni gap antara ustaz tu, dan nak buang rasa tengok muka ustaz dia dah bahasa Arab tu dah susah dah. Muka ustaz dah menggambarkan kesusahan bahasa Arab. Macam mana buat? Kami terpaksa juga pilih muka-muka yang tak menyusahkan orang. Menyejukkan. Ini cabaran dia memang cabaran mentalikakan pelajaran lah. Yang itulah yang kita akan bincang dalam surah Fatihah. Bermakna kalau perkataan tu popular dalam kad warna pink, kita akan tanda dengan X. Kalau itu bahasa Melayu dan bahasa Arab dia sama, mana kata bahasa Melayu yang dipinjam pada bahasa Arab, kita akan tandakan right. Kalau perkataan tu berulang tetapi dia tidak pada kad warna pink, yang 40% tu kita akan tandakan star. Dan kalau tak tahu, tidak tahu kita tak tahu makna, maka kita akan nomborkan. Kita bagi nombor dan warna. Kalau dalam buku kami warna merah. Kita nak tengok berapa banyak perkataan yang kita tak tahu, berapa banyak perkataan yang kita tahu bila kita menggunakan kaedah besar. Ya kan? Nah ini. Kalau jarang-jarang, kadang-kadang. Jarang-jarang, kadang-kadang. Ada tadi. Ya, kita akan masukkan kat sini juga. Kira macam tak tahulah. Tak faham. Sampai dah jadi faham baru startkan dia. Sebab perkataan popular ini berapa peratus tadi? 40%. Perkataan bahasa Melayu dan perkataan yang berulang ini akan meningkatlah. Lagi lama kita belajar, perkataan berulang ni akan lagi banyak. Ini mudah-mudah je kita akan dapat 30%. Bermakna sebab itu buku kita yang warna pink ni, untuk asas ni kita kata iaitu dia punya kenyataan dalam warna hitam tu, iaitu cara mudah menguasai 70% perkataan Al-Quran. Kita tunjukkan pelaksanaan dia, macam mana perjalanannya dalam buku. Inilah biasa untuk 70% sangat mudah. Praktis kebiasaan 80 ke 90% perkataan tu sama ada popular, bahasa Melayu juga, ataupun yang berulang-ulang. Macam mana? Nak belajar tak ni? Bukan belajar hari ni je. Selepas ni lah. Sebab itulah Syekh saya dulu, murabbi saya, mengajar bila kita buat halaqah dalam majlis ilmu. Dia kata hakikat majlis ilmu bila mula? Daripada Fatihah ke tasbih kafarah. Ya. Dia kata permulaan pembelajaran kita ialah selepas kita mengucapkan tasbih kafarah. Nanti pukul berapa ni? Kita sama pukul 11 nanti, kita sama-sama tutup. Ya. Ustaz Mas baca doa tu. Okay. Selepas tu apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat, itulah hakikat ilmu. Kalau balik pergi masak, lupa tak tahu apa Ustaz dijangkau tadi. Masa ni bukan main hangguk-hangguk. So nak belajar, nak balik tu dah marah kat cucu dia apa semua, terlupa. Dah tak ada. Kita akan melihat keberkesanan pembelajaran kita ialah apa yang tuan-tuan dan puan buat selepas tasbih kafarah keluar daripada pintu dewan kita. Kami selalu dinasihatkan begitu. Kalau kami berusrah, pergi mengaji tafsir, mengaji hadis, ambil pelajaran, dia tengok apa yang kita buat selepas itu. Pergi masjid berjemaah tak? Selepas tu baca kitab ke tidak? Pergi kuliah ke tidak? Di situ dia akan tengoklah. Sebab tu kami ada yang dikatakan muhasabah amal fardi. Di muhasabah kita punya setiap amal per individu kita. Solat berjemaah cukup ke tak? Quran berapa juzuk baca dalam satu minggu? Ya, puasa ke tidak? Zikir maksurat pagi petang buat ke tak? Ya. Benda-benda tu disemak. Itulah hakikatnya keberkesanan satu-satu pelajaran. Masa ni memanglah semua hangguk-hangguk. Anda tengok ni, lepas ni hangguk tak ni?
Okey, jadi kita akan tengok di sini macam mana kita dengan mudah kita dapat 70% perkataan Al-Quran. Ya? Okey. Kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tisu lagi bagus. Mesti ada tisu. Saya tahu. Perempuan mesti ada tisu. Saya dah tahu. Mesti orang perempuan, orang lelaki jangan harap tisu. Dia minta pun dekat baju tisu. Awak mau buat. Okey, terima kasih Kak. Terima kasih. Saya memang kalau saya tak ada duster pun saya okey. Sebab 80% kata kita perempuan, dia mesti buat tisu. Okey, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak tulisan saya? Boleh ya? Okey, saya nak tanya. Ni bawa buat ke tengah. Oh, ke tengah Boleh. Itu tu je kan? Dia kat sini. Okey, tak terlindung ke? Tak. Whiteboard tengah. Boleh apa ni? Kita angkat. Okey, boleh. Takut tersangkut kat sini. Sangkut tangan. Itu that wire tu. Tu. Cabut tu dulu, itu masukkan balik. Tu. Okey. Jangan jadi luncai. Jangan tikus berkilau. Apa dah sedap kita tengok. Masya-Allah. Malu tuan ni. Kira. Okey. Kalau boleh jangan lindung yang tu. Saya dah pakai. Pakai juga. Ke sini sikit tak apa. Sini sikit lah. Tu. Itu nampak kan? Lagi. Cahaya tu. Okey, dah. Dah sikit. Boleh nampak? Betul boleh nampak? Orang tak nampak punya pergi ke mata. Okey, terima kasih lagi. Okey, tuan-tuan dan puan, sikit kita sebelum lepas ni kita rehat kita nak tengok perkataan pada Bismillahirrahmanirrahim ini. B maknanya apa? Dengan. Mana tahu? Oh dah belajar ya? Okey lah. B ini dia masuk dalam kad warna pink Saya tandakan X lah. Popular. Dengan. Cuma nanti bila dah dapat B makna dengan, okey seronok lah. Tapi dia sebenarnya dia sampai satu level nanti nak mengatakan dia lah, kalau nak perjalanan kita sebenarnya kalau B sendiri dalam bahasa Arab kita tengok alba itu dia sebenarnya ada 12 makna. Okay? Tapi untuk mula-mula ni peganglah setahun 2 tahun makna dengan itu. Tapi nanti dia berkembang lah. Sebab bila nak mula jangan susah, semua benda nak dihafal, semua benda nak tahu. Sebab bila kita mengkaji tentang penggunaan haraf ini kata fungsi atau kata sendi disebut tu, kajian para alim ulama mendapati haraf ini merupakan salah satu mukjizat Al-Quran yang satu perkataan tetapi diguna oleh Allah dengan berbagai makna, sehingga ulama-ulama dia tidak menemui tepi berbahasa. Ada satu tesis PhD kalau tak silap, min, kajian daripada perkataan min makna apa? Dari kan, yang kita tahu makna dari
PhD kajian dia mendapati penggunaan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab, dalam syair, dia ada lebih 100 makna dalam bahasa Arab. Jadi satu tesis dia ialah minnya. Siapa nak buat ni satu lagi tesis. Saya punya antara ustaz kami, Ustaz Abdul Hakim, kajian dia pada haraf nakaf dia. Wow maknanya dan summa, kemudian fa, maka atau lalu, atau kajian master dia tu je. Habis tahap beratus muka surat itu penggunaan dia oleh orang Arab. Kita tak naklah bincang bab tayar sampai apa material dalam tayar ni, berapa dia punya dawai, berapa ketebalan. Tak ada dah tayar dan ni tayar, dah lah cukup tayar. Ya? Itu cara belajar. Jangan belajar tu susahkan diri. Benda berapa B ni ada berapa puluh makna fulani. Itu memang ada satu buku, kalau ada seorang ustaz daripada Indonesia, dia menulis satu buku dia Samudra Harf. Rupanya perbincangan yang dalam kad warna pink itu merupakan satu perbahasan samudra, lautan yang tidak ada tepian. Dahsyatlah. Kita janganlah pergi ke tengah samudra tu. Kita kata, macam tu, dah lah. B, apa makna B? Dengan akhirat tu. Maknanya, dengan perkataan selepas itu, ialah ismi. Sebenarnya disebut ismi. Okay? Maka ini adalah perkataan yang akan banyak dijumpa. Ialah bismillah, dia dah berapa kali? Berapa 114 surah? Tolak surah Al-Baqarah, Al-Taubah, campur satu Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Nam, jadi 114 juga dah. Jadi dia akan berulang banyak dengan nama, ya? Allah dalam bahasa Melayu pun Allah. Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Okey. Ini akan menjadi perkataan bahasa Melayu. Rahman tak adalah perkataan berulang. Sebab antaranya yang memudahkan kita akan memahami bahasa Al-Quran apabila kita tahu nama-nama Allah yang 99 yang akan disebut oleh Allah dalam Quran. Asmaul Husna. Kenapa? Al-Imam Al-Ghazali dia menyatakan, kalau dilihat dalam Quran ni, apa sebab Quran ni turun? Imam Ghazali menyimpulkan 3 je yang sebenarnya mesej paling besar yang nak disampaikan oleh Al-Quran. Nombor 1, Allah minta kita kenal Allah tu siapa. Maka Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat dia. Maka kalau kita lihat, kita tahu makna sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna itu, bermakna itulah objektif nombor 1 kenapa Allah turunkan Quran, kata Imam Ghazali, supaya kita kenal Tuhan kita dengan sifat Ar-Rahman-Nya, sifat Ar-Rahim-Nya, sifat Ghafur, sifat Rahim dia, sifat Tawwab dia, sifat Halim, sifat Alim-Nya. Ya Allah, tuan-tuan dan puan, itu kata Imam Ghazali, itulah sebab paling besar kenapa Allah turunkan Quran untuk kita. Sebab itu sifat-sifat Allah ni akan berulang dalam satu-satu ayat, dalam satu-satu perenggan, satu-satu penceritaan. Allah akan tutup dengan satu sifat-sifat. Satu. Jadi maknanya salah satu perkataan yang tuan-tuan akan mengulang kalau menurut Al-Quran ni ialah nama-nama dan sifat Allah Ta'ala ni akan diulang oleh Allah banyak-banyak kali. Begitu juga perkataan Ar-Rahim maknanya apa? Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang sebenarnya dalam bahasa Arab dia daripada sumber perkataan yang sama, daripada perkataan Rahimah. Cuma ulama tafsir membezakan Ar-Rahman, sifat pemurah Allah ni Allah bagi di dunia saja, termasuk kepada orang beriman dan orang kafir sekali. Kalau tak ada sifat Rahman, orang kafir ni tak hidup.
Tapi walaupun dia ingkar, dia kufur kepada Allah Ta'ala, tapi dia tetap dapat rezeki, tetap dapat kesihatan, dia senang. Sifat rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hanya Allah bagikan kepada orang beriman. Ini kata, ada sebagian ulama kata ini sifat Allah bagi kepada di dunia, kepada semua manusia, tetapi ini sifatnya Allah bagi kepada orang beriman di hari akhirat. Dan daripada inilah sifat rahman Allah. Dan kalau Allah bagi di dunia, Allah bagi kepada orang beriman sahaja. Dengan rahman Allah kita berkumpul pada hari ini. Amin. Tuan-tuan dapat pakai, perempuan dapat pakai tudung sebab rahman Allah, bukan sebab kita ni bagus sangat. Kita ni banyak tak bagus. Ya tu. Ya? Tuan-tuan ya baca Quran, mengajar Quran, berulang alik ke masjid, semua dengan rahman Allah Ta'ala. Maka atas itulah kita memulakan semua aktiviti kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ini lagi itu menunjukkan lagi satu sifat. Sifat Allah yang pertama, sifat Allah yang kedua. Kalau kita belajar lagi sikit nanti kita akan dapat kesamaan bahawa bila sifat ini dia akan mengikut baris yang disifatkan, dipanggil mausuf. Bila kalimah Allah ini baris bawah, maka sifat pertama dia akan ikut baris bawah, sifat kedua pun akan bagi bawah. Kalau Allah ni hujung dia bagi depan, misalkan kita baca Al-Asma'ul Husna, macam mana? Nas'aluka man huwa Allah. Jangan nangis dulu. Alladzi la ilaha illa huwa Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'min. Sampai 99 hujung dia akan ikut kehidupan. Kaedah tu mudah je. Belajar sikit, kita akan tahu banyak benda ya. Cuma kata para ulama, ini bukan satu mesej yang kita dapat faham dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sebenarnya dari segi pembinaan ayat ini satu mesej yang tidak sempurna. Sebab kata ulama tafsir ada satu perkataan yang tidak nampak di sini. Yang sebelum ini kita baca bismillah nak makan tu maksud dia apa? Dengan ada dalam Aku makan dengan nama Allah. Aku baca Quran dengan nama Allah. Di sini kata para ulama ada perkataan yang tersembunyi. Difahami oleh semua orang Arab, tak ada hal semua tu. Semua orang Arab yang kafir pun faham. Bila disebut bismillah itu dikatakan makna yang tersembunyi di situ. Abda'u bismillah. Aku mulakan kerja aku ini dengan bismillah. Itu maksud bismillah. Sebab tu kita keluar rumah cukuplah bismillah. Mana keluar rumah itu dengan nama Allah. Kita nak makan bismillah, makan dengan bismillah. Kita nak membaca bismillah, mana aqra'u bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud yang kita bila kita masuk kepada tafsir, masuk kepada al-Qur'an, kita akan nampak lagi betapa luasnya perbincangan para alim ulama. Tapi dia mesti bermula dengan ini dulu. Jangan semua ni nampak seketul je. Nampak seketul macam Pak Saudara saya sampai sekarang dia tak dapat belajar. Tapi dia dah mengaku dah salah. Dia kata dia gelar diri dia Andah lah. Ini anak yang keberapa lah, Pak Andah. Andah tu dia kata kalau baca Quran nampak seketul je. Tak nampak ada pecah-pecah ni. Tapi dia tak taubat-taubat lagi, tak belajar lagi. Okey Ustaz, take part. Okey. Habis bismillahirrahmanirrahim maknanya aku mulakan aktiviti. Aku membaca, aku makan, aku minum, aku berehat dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kalau tengok di sini, kalau kita mulakan pembelajaran kaedah besar, ini perkataan popular, ini perkataan yang akan berulang, perkataan yang bahasa Melayu pun sama, ia perkataan berulang. Belum ada lagi perkataan yang kita tak tahu. Bila kita dah mula belajar.
Okey, kita berehat. Berapa minit? Nak pokok 15. 15 minit. Okey. InsyaAllah. Silakan. Ambil